Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam video ini, insyaAllah kita akan bincangkan tentang Fibonacci, suatu alat yang sangat penting waktu kita trading. So, insyaAllah jangan ke mana-mana. Okey, tuan-tuan semua, kita sebelum kita belajar secara praktikal berkenaan dengan Fibonacci ini, so mungkin kita boleh bincangkan sedikit tentang dia punya teori di sebalik Fibonacci ini. So Fibonacci ini, tuan-tuan semua, adalah satu fenomena alam sebenarnya. Okey, dia banyak kalau kita kaji fenomena-fenomena alam ini. Dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala buat satu ratio ataupun kadar yang tertentu yang mana kita boleh lihat daripada alam sekitar ini. Contohnya, sebagai contoh, bagaimana pokok kan, bagaimana pokok dia bercabang. Okey, into certain level dia bercabang, contohnya cabang 2. Lepas tu certain level dia akan bercabang 3. Okey, certain level pula dia akan bercabang sampai 5. So, apakah nilai yang digunakan ini? Apakah yang nilai ini yang menentukan menentukan cabang-cabang ini? So, inilah yang create Fibonacci ratio itu, ataupun yang dipanggil sebagai golden ratio. Okey. Sama juga dengan kulit siput ni. So, dia punya ratio ataupun dia punya size pembesaran ini, okey, dia bukanlah berkadar. Contohnya kotak pertama ataupun ruang pertama ini saiznya 1. Yang ni dia darab 2 jadi 2, yang ni jadi 4 ataupun jadi 3, jadi 4, 5, 6. Dia tak ada macam tu. Dia ada ratio dia. Dan inilah dia yang dipanggil sebagai golden ratio. Sebenarnya banyak lagi fenomena-fenomena alam ini yang kita dapat lihat. Okey, kita dapat lihat bercirikan golden ratio yang diguna pakai dalam Fibonacci lah. Okey. Ini adalah penjelasan lah kalau kita nak kaji secara mendalam tentang ratio ini. Kalau kita buat 01, dia punya cara dia. So kalau anda nak belajar, mungkin anda boleh baca dekat investopedia.com. So dia ada bincang tentang perkara ini. Tetapi tuan-tuan semua, okey, dari segi teori itu bolehlah kalau kita nak kaji, okay, ataupun kita nak belajar secara mendalam. Cuma aplikasinya kepada kita punya pembelajaran dalam saham ini, mungkin kita lihat apa praktikalnya sahaja. Okey, apa praktikalnya. Now, Fibonacci ni dia ada dua jenis. Ada dua lah basically yang common, yang biasa orang guna, iaitu Fibonacci retracement dan juga Fibonacci projection. Okey, secara umumnya Fibonacci retracement ini digunakan untuk kita lihat, okey, kita lihat setelah satu swing dibuat ataupun setelah satu trend dibuat, lepas tu kita nak lihat kalau dia berlaku penurunan selepas trend tersebut, kita nak lihat di mana dia punya resistance, dia punya support. Okey, katakanlah dia naik, lepas tu dia turun. So, kita nak lihat di mana dia punya level yang akan menjadi support kepada penurunan itu. Okey, itu maksudnya Fibonacci retracement. Manakala Fibonacci projection pula adalah Fibonacci yang kita guna untuk kita predict ataupun kita jangkakan ke mana level mana yang dia akan membuat kenaikan. Okey, so dia ada bezalah antara dia ada beza macam mana kita menggunakan retracement dengan projection lah. Cara kita nak lukis di atas chart. Okey, nanti kita akan bincang lah. Okey, so ini ilustrasinya. Contohnya sekarang ni kan kita berada di swing ini. Contohnya kita ambil satu swing, lepas tu tiba-tiba dia membuat satu pullback ataupun retrace. So Fibonacci retracement, kita nak cari level mana yang kemungkinan dia akan melantun. Okey, dia akan cari support untuk dia melantun untuk meneruskan kenaikan. Okey, so ini mungkin level 32.8, level 50, level 61.8. Okey, so dia penurunan ini
level ini menjadi satu resistance yang pertama. Okey, kalau dia pecah resistance ini, dia akan cari resistance yang kedua, iaitu Fibonacci 50% ataupun 0.5. Okey, kalau pecah juga 0.5, dia akan cari resistance seterusnya lah, ataupun support yang seterusnya, support seterusnya. Baik, ini adalah Fibonacci retracement. Seterusnya adalah Fibonacci projection. Okey, sebagaimana saya sebut tadi, dia perlukan 3 point. Okey, nanti kita akan bincang nanti. Point 1, kedua, ketiga. So bila dia membuat satu reversal kat sini, so kita nak predict, kita nak project, kita nak predict ke manakah arah tuju dia, ataupun ke manakah arah sasaran seterusnya bagi counter ini. Okey, so ini basically ini perbezaannya lah, dua perbezaan. Sebenarnya banyak lagi perbezaannya, cuma ini point yang penting lah untuk anda tahu. So Fibonacci retracement dia perlukan 2 point untuk kita lukis di atas chart. Okey, iaitu point swing low dengan swing high. Kalau Fibonacci projection, kita perlukan 3 point. Okey, 3 point, iaitu point swing low, swing high dengan higher low. Okey. So dia ada 3 point lah kita perlukan untuk apa ni? Fibonacci projection. Fibonacci retracement secara umumnya untuk kita cari support dan resistance. Okey. Kalau trend semasa adalah trend menaik, so kita nak cari support lah. Bila dia buat pullback kan, kita nak cari support. Kalau dia sekarang ini trend menurun, so dia buat reversal untuk dia tukar arah. Okay, so kita nak cari dia punya resistance kat mana. So itu apa ni tujuan Fibonacci retracement lah. Okay, Fibonacci projection pula adalah untuk kita predict target, dan juga biasanya kita nak cari resistance juga. Di mana resistance yang mungkin kita akan tempuhi untuk sesuatu counter itu. Baik, so kita pergi ke, kita akan okay, so saya akan share kepada anda dari segi chart teruslah. So ini adalah counter G-Tronic. Okey, G-Tronic yang merupakan counter trending sekarang ni, iaitu counter teknologi subsektor semiconductor. So kita lihat di sini the magic of Fibonacci. So sebagai contoh, pada Mac 2020 tahun lepas, berlaku penurunan disebabkan COVID pada waktu itu melanda negara kita. So kita nak tengok contohnya waktu dia turun, lepas tu dia membuat swing high. Dia buat swing high. So kita ambil Fibonacci. Kita ambil Fibonacci retracement. Okay, so macam mana cara kita nak cari option Fibonacci retracement di TradingView, di platform TradingView ni. Kita klik saja di sebelah kiri ni, ada tools yang available pada kita. So anda klik dekat sini. Okey, kemungkinan kalau kita guna dia level yang ketiga ni, dekat sini 1 2, yang ketiga ni tekan lama sikit. Okey, dekat sini kita akan nampak ada dua, Fibonacci retracement ataupun Fibonacci retracement, Fibonacci projection. Ada dua option inilah. Okey, saya guna bahasa Melayu sebab saya selalu share dalam platform ini yang berbahasa Melayu, so saya terpaksa guna bahasa Melayu punya version lah. So kalau anda guna bahasa Inggeris, dia akan tulis Fibonacci retracement, yang ni Fibonacci projection. So tanda siap-siap favorite anda dekat sini. So bila anda buat favorite dekat sini, dia akan automatic keluar keluar secara automatik di Okey, dekat sini lah. So kalau kita buat secara favorite yang kita kan, dekat sini kita tandakan bintang dekat sini, secara automatik dia akan keluar dekat sini lah. So ini adalah favorite saya punya tools yang saya biasa guna. So untuk counter G-Tronic ni, kita tengok apa yang berlaku pada Mac 2020.
So katakanlah waktu itu orang jual dan berlaku reversal dekat sini. Okey, itu tutup dulu MACD. Okey, berlaku reversal bullish engulfing dekat sini. And then kita nak predict ke dia membuat swing high. Maksudnya dia buat uptrend and then dia retrace. So bila dia berlaku uptrend kemudian retrace, okey, kita nak tahu dia punya retrace ni sampai ke mana. Okey, sampai level ke berapa contohnya. So apa yang kita buat? Kita tekan Fibonacci retracement. Okey, ambil point yang pertama di sini. Okey, ingat lagi saya sebut tadi Fibonacci retracement memerlukan 2 point kan? Okey, Fibonacci retracement perlukan 2 point. Fibonacci projection memerlukan 3 point. Kan? Okey, so point yang pertama, okey, point pertama dekat bawah ni lah. Okey, dan point yang kedua dekat atas ni. Okey. Sekejap. Okey, point yang kedua dekat atas ni. Sekejap. Sekejap, saya ada masalah dari segi teknikal ni. Okey. So Fibonacci contohnya Fibonacci retracement contohnya kita nak buat Fibonacci retracement dekat sinilah. Okey, dekat March ni, point yang pertama dekat sini, point yang kedua dekat atas ni. So, kita lihat apa yang berlaku di sini, swing high, and then dia turun, sebenarnya dia tak sentuh pun 38.2. Okey, tak sentuh pun 38.2, dia terus membuat kenaikan buat sideways sekejap, lepas tu dia terus membuat kenaikan. Baik, yang ni bulan 3 tahun lepas. So, katakanlah kita nak buat yang ni pula daripada swing low sampai swing high ni. Okey, dia swing high dekat sini, and then kita ambil Fibonacci retracement, yang ni low, and then kita pergi swing high. Okey, so perhati dekat sini So daripada sini okey, so bila dia naik, dia retrace, nampak tak level-level yang disentuh ni. So level 50. Okey, dia tak berjaya pecah 50, dia pantul balik, and then dia sentuh balik level kosong ni, dia turun, dia sentuh level 38.2, lepas tu dia balas balik dan dia membuat breakout. Okey, lepas tu dia membuat breakout. Okey, yang ni adalah Fibonacci retracement. Okey, Fibonacci retracement maksudnya ada kenaikan, lepas tu kita nak dia membuat pullback. Okey, so kita nak tahu dia punya level pullback dekat mana. Okey, so macam itulah cara dia. Okey, kalau level tu downtrend, downtrend macam ni. Okey, downtrend macam ni. Sorry, saya besarkan sikit kita perlu dari segi lukisannya kita kena start daripada atas ni lah. Okey, daripada atas ni ke bawah. Okey, ataupun kalau nak tinggi sikit lagi, level sini. Okey. So ini cara dia lah. So yang kalau kita nak lihat daripada resistance downtrend line, so dia membuat reversal dekat sini. Dia buat reversal. Okey, kita nak tahu dia punya level resistance kat mana. So macam inilah kita point yang pertama, point yang kedua, make sure dekat point yang kedua ni kosong sebab kita nak tengok resistance dia. So daripada sini kita tengok 38.2 dia menjadi resistant. Okey. Lepas dia pecah 38.2, 50 akan jadi resistant. And then seterusnya 61.8. Sebab itu kita tengok dekat sini. Okey, yang merah ni dia sentuh sekejap 61.8 and then dia turun balik. Okey. And then dia try sekali lagi, dia turun balik, try sekali lagi turun balik. Okey, and then breakout. Breakout level 61.8. Dan seterusnya dia jadikan 61.8 ni sebagai support lah. Okey. And then seterusnya dia try sekali lagi untuk pecahkan dia punya previous resistance. Okey, dan seterusnya dia breakout dekat sini. Itu
Itu cara untuk kita lukis dan juga baca dari segi Fibonacci retracement. Okey, so macam mana cara untuk kita lukis Fibonacci projection? Okey, macam mana cara untuk kita lukis Fibonacci projection So kalau kita perhati dekat sini, contohnya dia membuat uptrend. So ini adalah simbol untuk Fibonacci projection. So kita letak dekat situ. Okey, point yang pertama. Okey, ingat lagi untuk Fibonacci retracement dia ada 2 point. Tapi untuk Fibonacci projection dia ada 3 point. So apakah 3 point itu? Okey, apakah 3 point itu? 3 point itu adalah okey, di sini 1. Okey, 2 dekat sini, dekat puncak dia ni. And then 3 ni adalah yang point yang dia membuat higher low So kita klik dekat situ. So 3 point ni dekat bawah ni dia tak penting sebenarnya dari segi inilah, dari segi yang penting level dia tu. Okey, kalau kita letak kat sini pun okey, sebab level dia memang level dia kat situ. Kalau nak letak kat situ pun okey. Okey, yang penting level bukannya point tu, tapi level dia. Okey, so level tu dekat situ. Okey, kita lepaskan. So point pertama, kedua kat atas ni, ketiga dekat dia punya higher low tadi. Dia buat low dekat sini. So inilah pointnya. So kita lihat apa yang berlaku. Okey, kita lihat apa yang berlaku. Dari segi projection, kita nak project ke mana arah dia. Okey, ke mana kita punya TP ataupun kita punya level resistance juga. So kalau kita perhati dekat sini 38.2 ni dia jadi resistance. Okey, so ini juga boleh jadi target point yang pertama lah. Okey, bila sampai 38.2 dia balas, dia turun balik. Sampai 38.2 dia turun balik. Okey, fourth time. Okey, ni kali pertama, kedua, ketiga, kali keempat dia try tak berjaya hari pertama, hari kedua pom, dia pecah dan dia terus cari Fibonacci projection level 61.8. Okey, ataupun 0.618 ni. So dekat sini jadi resistance yang kuat. Beberapa kali mencuba tak berjaya dan pada 3 Julai ni tahun 2020 dia berlaku breakout. Okey, sorry, 2 Julai berlaku breakout level 61.8. Dia pecah dekat sini and then dia cari level 100. Level 100 ni kenapa dia jadi kuat? Sebabnya previous resistance. Okey, tengok perhati dekat sini, previous resistance dekat sini. Okey, nampak tak? Dia terlalu kuat dekat sini, so dia tak berjaya lah lepas untuk percubaan pertama ini. 2-3 kali cuba tak berjaya. Okey, dia turun balik. Okey, dia cari level 61.8. Okey, pada 29 Julai tahun 2020 dia berlaku breakout dengan volume yang sangat signifikan, sangat tinggi. Berlaku breakout dan dia terus terbang dan dia cari Fibonacci level 200. 200%. So bila sampai 200%, dia berlaku pullback dan dia cari balik level 100 tadi dan begitulah seterusnya. Dia berlaga-laga dalam level in between 100 and 200. Dan sekarang ni dah pecah lah level, level 200 Fibonacci projection. So kalau anda betul-betul menghayati Fibonacci retracement dengan projection ini, anda akan merasakan satu keajaiban. Okey, kerana itulah lumrah alam yang Allah Taala cipta, yang berada di sekitar kita dalam alam ini, dan ia juga berlaku dalam saham. Okey, dia boleh diaplikasikan dalam saham. Baik, tuan-tuan semua, ini mungkin yang advance sedikit lah berkenaan dengan Fibonacci projection. Kita boleh gunakan Fibonacci projection ini untuk kita combine bersama dengan chart pattern, ilmu chart pattern. So katakanlah kita belajar ilmu chart pattern kan, kalau anda mungkin ada masa sedikit untuk explore tentang ilmu chart pattern, kalau dekat Getronic ni waktu di breakout pada 29 Julai, sebenarnya dia breakout pattern cup and handle. Yang ni cup and then yang ni handle.
Okey, yang ni cup dan ini handle. So, macam mana cara untuk kita menggunakan Fibonacci, macam mana kita nak guna Fibonacci projection untuk kita combine bersama-sama dengan ilmu chart pattern. Okey, dalam chart pattern kita ada istilah X to X ratio kan. So, katakanlah ini cup and the handle, and then kita ada kita buatlah dia punya X to X target ni. Yang ni, sorry, saya lukis sekali lagi. Okey, kita copy yang ni, kita letak dekat sini. Bila dia berlaku breakout, so ini adalah kita punya TP ataupun kita punya projection lah. Dia punya sasaran dia. So, di situ. So, macam mana kita nak tahu level ni? Sebelum dia capai level ni, dia mesti menempuhi beberapa resistance. Okey? Dan orang yang tak belajar dari segi Fibonacci projection ataupun retracement, dia tak akan nampak level ini. Dia tak akan nampak. Terutamanya kalau sesuatu chart itu dia membuat breakout all time high ataupun 52 high breakout. Yang mana dia punya resistance tu jauh. Nak nampak kan? Ataupun kalau all time high breakout, memang tak ada resistance lah sebelum tu. So, kalau orang tak belajar Fibonacci projection, dia tak akan nampak level yang kemungkinan akan menjadi dia punya level resistance yang akan menghalang kenaikan harga itu. So kemungkinan bila sampai level tu kemungkinan dia akan melantun balik. Kalau orang tak belajar mungkin dia tak tahu. So anda bertuah kerana anda belajar, anda mengikuti video ini sampai habis, insya-Allah. Benda ni adalah sangat mahal dan perkara ini digunakan oleh pelabur-pelabur institusi ataupun pelabur-pelabur yang berpengalaman. Kalau kita tak guna, so satu perkara yang rugilah pada kita. Kita tak dapat nampak apa yang orang lain nampak. So kalau kita buat X to X, yang ni maksudnya X to X target lah. Okey, kalau kita belajar chart pattern lah. Ini mungkin kalau nak belajar secara terperinci berkenaan perkara ini, mungkin saya akan buat video yang lain lah. Okey, kerana ia memakan masa yang lama lah untuk belajar berkenaan dengan chart pattern ini. Baik, ini dari segi sejarah dia, dan ini adalah prediction dia. Okey, so kemungkinan Getronic ini sasaran seterusnya adalah dia akan mencapai RM3.62 ataupun RM3.62 lah. So, macam mana kita nak tahu level resistance dia? Okey, kita guna Fibonacci projection. Okey, sebagaimana yang kita sebut tadi, cari level yang pertama. Okey, cari level yang kedua iaitu dekat breakout ni, level breakout. And then kita level yang ketiga adalah sama dengan level breakout. So, inilah yang akan menjadi level yang akan menjadi level resistance bagi Getronic ini. Okey, so perhatikan dekat sini tuan-tuan semua, this is a magic Fibonacci projection adalah satu magic. Okey. So bila dia breakout, nampak tak dia cari Fibonacci 38.2 pecah. Seterusnya dia pergi level 50. Betul-betul level 50 dia pantul balik. Okey, sepatutnya dia akan jadi support lah 38.2 ni. Tetapi dia pecah juga. Okey, dia cari balik level yang resistance to support tadi, and then dia naik balik, dia cari 38.2. And then 38.2 dia pecah sekejap saja, dia balas balik. Okey, so dia berlega-lega di antara level kosong sehingga 38.2 ini. Okey, and then dia naik sekejap, yang ni dia jadi support dekat 38.2, lepas tu dia bocor, dia pecah. Okey, naik sekejap, dia pecah lagi. So sekarang ini dia dah level, sekarang ni nampak tak dia punya level ni, dia line-line ini kalau orang tak nampak dia tak tahu. Okey, kalau yang kita belajar, tuan-tuan yang dah belajar kan, so dia berlega-lega dalam line-line ini. So line-line ini menjadi satu line yang sangat penting. Line yang akan menjadi support dan juga resistance bagi counter ini. So kalau orang tak belajar, dia mungkin tak nampak lah apa yang kita nampak. So tuan-tuan semua sangat bertuah lah kerana belajar ilmu yang sangat mahal ini. Okey. So saya rasa itu saja untuk pengenalan berkenaan dengan
Fibonacci retracement dengan projection. Walaupun pengenalan, saya yakin percaya insya-Allah anda dah belajar banyak perkara berkenaan dengan perkara ini. So saya harapkan anda mendapat manfaat daripada video ini insya-Allah. Kalau ada sebarang persoalan, pertanyaan ataupun cadangan, mungkin anda boleh tulis dalam ruangan description atau ruang komen di bawah lah insya-Allah. So yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah itu mungkin kelemahan diri saya sendirilah yang telah ditakdirkan kepada saya lah. Mungkin saya perlu improve dalam penyampaian dalam video-video seterusnya insya-Allah. Jadi itu saja bagi saya daripada saya kali ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.